Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Berlin untuk lawatan rasmi 5 hari ke Jerman. Ketibaan Perdana Menteri di lapangan terbang Bernberg, Berlin pada kira-kira pukul 10.29 malam waktu tempatan disambut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hassan. Turut menyambut ketibaan Perdana Menteri adalah Duta Besar Malaysia ke Jerman, Datin Paduka Dr. Alina Kamarudin dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri, Datuk Ahmad Rozian Abdul Ghani. Selain Menteri Luar Negeri, lawatan sulung Perdana Menteri ke Jerman turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict. Pada Isnin, Perdana Menteri dijadual membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan bertemu rakan sejawat beliau, Kansler Olaf Scholz. Lawatan rasmi Datuk Seri Anwar adalah bagi memenuhi jemputan Presiden Jerman. Saudara, kebakaran Pasaraya Besar Maidin di Mandiri Perak berjaya dikawal setakat tengah malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Saini Sadun berkata, pihaknya tidak menerima sebarang laporan berkaitan kecederaan mahupun kemalangan melibatkan mangsa. Buat masa ini, kebakaran berjaya dikawal dan setakat malam tadi, pihak bomba masih melakukan kerja-kerja pemadaman. Operasi pemadaman dijangka mengambil masa kerana fire load tingkat atas Pasaraya terbabit agak tinggi, merangkumi antaranya pakaian dan stor barangan, melibatkan keseluruhan bangunan 2 tingkat. Terdahulu, penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabaruddin Nur Ahmad memaklumkan, pihaknya menerima panggilan pada 7.09 malam bahawa terdapat asap di bilik Swiss utama sebelum berlaku kebakaran di tingkat atas Pasaraya itu. Sementara itu, pihak pengurusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Maidin menerusi kenyataan di Facebook mengesahkan kejadian membabitkan Pasaraya itu dengan menyatakan segala makluman dan kenyataan rasmi akan disiarkan dari semasa ke semasa. Remaja lelaki 17 tahun maut manakala pembonceng wanita 15 tahun cedera parah apabila motosikal dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan di kilometer 2.8 Jabatan Pulau Pinang, Menghala, Perai kira-kira pukul 4.38 petang semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah SPT SCP Helmi Aris berkata, penunggang motosikal berusia 17 tahun maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Dan berdasarkan siasatan awal, motosikal dinaiki kedua-dua mangsa telah terbabas sebelum melanggar tembok pembahagi jalan. Kedua-duanya kemudian terpelanting ke laluan bertentangan dan sebuah kereta dari arah Perai ke Georgetown dipercayai tidak sempat mengelak lalu melanggar mereka menyebabkan mangsa meninggal dunia di lokasi, manakala rakan perempuannya cedera parah. Mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Manakala remaja perempuan turut dihantar ke hospital sama bagi rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 3 jam selepas dilaporkan hilang, mayat kanak-kanak lelaki orang kurang upaya OKU pembelajaran ditemukan lemas di Sungai Kampung Talam Mukim Jeneri Kedah pukul 8 malam tadi. Mayat Muhammad Izhar Azhar 11 tahun ditemui oleh bapanya ketika melakukan pencarian di sungai berkenaan. Pengarah Pasukan Bomba dan Brigade Sukarela Yayasan Jariah Malaysia, Mahazir Abdul Hamid berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.15 malam dan jentera bersama 8 anggota tiba di lokasi kejadian beberapa minit kemudian. Pada jam 7.30 malam, pakaian mangsa ditemui tersangkut di tebing sungai. Tidak lama kemudian, mangsa ditemui dalam keadaan tidak bernyawa, dipercayai lemas. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik SIK sebelum dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar untuk tindakan lanjut. Mayat bayi perempuan dipercayai baru lahir dijumpai di dalam parit berhampiran tapak pembinaan Hospital Baru di Seri Iskandar Perak. Mayat bayi cukup sifat itu dijumpai oleh seorang awam sebelum memaklumkannya kepada polis pada 3.15 petang. Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Hilmi Hamzah menerusi kenyataan memaklumkan mayat bayi tersebut ditemukan tidak berpakaian dengan tali pusat telah dipotong.
Menurutnya, bayi itu ditemui dalam keadaan terbaring dan tenggelam selain tiada kecederaan fizikal dikesan. Bedah siasat akan dijalankan di Hospital Cangkat Melintang Bota bagi mengenal pasti punca kematian. Kes disiasat bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC menyasarkan untuk melatih dan melahirkan 1 juta usahawan dalam bidang ekonomi digital menerusi program e-usahawan sepanjang tahun ini. Sejak diwujudkan pada 2015, lebih 500,000 usahawan di seluruh negara telah dilatih melalui program itu dengan menjana jualan terkumpul melebihi 1.24 bilion ringgit. Ya, kalau boleh kita nak letakkan sasaran sehingga 1 juta lebih supaya ramai lagi mereka ini akan menjadi pelatih ya pada tahun ini insya-Allah. Kalau nak kira dari segi penyertaan tu banyak, tapi saya rasa untuk dia betul-betul benar-benar terlibat dengan ekonomi digital, yang ini mungkin kita perlu tingkatkan lagi lah pada masa akan datang. Politik tidak. Sementara itu, MDEC menyasarkan 40,000 peserta untuk menyertai program-program Jelajah Saya Digital JSD di 31 lokasi seluruh negara. JSD dijalankan dengan matlamat untuk membantu meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan rakyat. Perolehan pertama pesawat pejuang ringan FA-50 yang dibeli daripada syarikat Korea Aerospace Industries dijangka pada akhir 2026 atau awal 2027. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, satu pasukan telah dihantar ke Korea Selatan sejak tahun lalu bagi memantau perolehan pesawat pejuang ringan tersebut. Beliau memaklumkan latihan untuk juruterbang bagi mengendalikan pesawat akan dilakukan dalam masa terdekat. Kita ada membuat perolehan kapal terbang daripada Korea dan apabila sedang dibuat dibina kapal terbang tu, memang kita akan ada hantar personal kita untuk bersama untuk melihat, memantau dan memastikan ia jalan dengan baik. Pemerolehan pesawat berkenaan membabitkan kos kira-kira 4 bilion ringgit. Itu tentunya Pasaran getah tempatan dijangka diniagakan dalam jajaran kecil minggu ini disebabkan cuaca yang tidak menentu di negara pengeluar. Bekas Presiden Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia, Dennis Loh berkata, suhu luar biasa panas di setengah wilayah pengeluar getah akan menjejaskan produktiviti getah. Menurut Jabatan Meteorologi Thailand, suhu luar biasa boleh mencapai sekitar 50 darjah Celsius di beberapa wilayah minggu ini. Pihak berkuasa kesihatan juga beri amaran terdapat risiko keletihan haba dan juga strok haba akibat cuaca panas. Justru penoreh getah akan lebih berhati-hati dan dijangka mengurangkan aktiviti menoreh dan pemprosesan getah lain. Selain itu, situasi geopolitik semasa turut mendorong harga komoditi tertentu berada paras di luar jangkaan. Ketersediaan latex pukal yang lebih rendah juga meningkatkan kos pemprosesan. Harga minyak dan gas tidak menentu. Seramai 150 penduduk sekitar Taman Sri Sentosa menyertai program anjuran Rotary Club of Pantai Valley dengan kerjasama Parlimen Lembah Pantai. Selain pemeriksaan mata menggunakan teknologi realiti maya VR, program turut menyediakan pemeriksaan perubatan asas, rutan refleksologi dan gunting rambut percuma. Program-program masyarakat macam ni, kena banyakkan macam ni kan, dekat dengan masyarakat. Dan program macam ni kita dapat jimat kos lah kan, sebab apa ni, kalau kat luar ni berapa kita kena bayar kan. Kalau satu keluarga 3 orang, 4 orang, kita dah jimat banyak dah ni. Dapat cermin untuk ada benefit untuk saya. Saya beli luar, saya nak bayar duit. So terima kasih. Sebab dah terbaca di apa ni, terpapar dia punya untuk kesihatan kan, datanglah. Macam pergi, mana yang ada kesempatan, ada ni, kita pergilah. Baik, saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka.